Apa tajuk yang kita nak bincang itu sebenarnya, tuan? Itu yang kita nak bincang gini kan. Baik, tengok tuan. Ini adalah kunci yang sangat-sangat penting ya. Jadi dalam bahasa Arab, ini adalah perkara yang paling penting tuan ya. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan jumlah. Berkaitan dengan apa tuan? Berkaitan dengan jumlah tuan. Ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil dia apa? Kita panggil dia rangkap. Ya, kita nak bincang hari ni tajuk rangkap tuan ya. Okey, cuba tengok dulu tuan. Apa maksud rangkap ataupun jumlahnya tuan ya? Kelas kita pakai rangkap. Kelas lain saya tak tahulah dia panggil apa tuan ya. Yang penting bahasa Arabnya sama tuan. Siapa yang pernah belajar bahasa Arab, namanya ialah jumlah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar perkataan jumlah ya. Cuma tuan, untuk yang kali pertama belajar bahasa Arab, fokus betul-betul. Ya. Sebab saya nak fokuskan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan faham. Ini adalah kunci utama tuan-tuan, ya. Yang mana dia sangat-sangat berkait dengan satu tajuk yang kita dah buat setiap minggu tuan-tuan, ya. Baik, tengok tuan-tuan. Rangkap ini apa sebenarnya tuan-tuan? Tuan-tuan kena faham dulu apa maksud rangkap yang kita hendak di sini tuan, ya. Rangkap ini maksudnya ialah potongan-potongan ayat. Potongan ayat, ya. Yang mana potongan-potongan ayat ini syaratnya apa tuan? Syarat dia satu je. Syaratnya potongan tersebut tidak tergantung. Syaratnya apa tuan? Tidak tergantung. Jadi kita akan belajar tuan ya. Okey, cuba tengok tuan. Sebagai contoh dalam bahasa Melayu dulu tuan ya. Muhammad pelajar pintar. Ya, pelajar pintar. Dia selalu pergi ke sekolah. Ya. Dia pulang ke rumah selepas waktu zuhur tuan. Waktu zuhur. Ini contoh lah tuan ya. Saya ni bukan pandai sangat buat ayat bahasa Melayu ni ya. Tapi saya nak tunjuk tuan ya, maksud yang sama supaya tuan faham ya. Okey, sekarang tuan. Ini cerita kita tuan. Ya. Kita ibaratkan seperti satu ayat Al-Quran. Ya, ini ibarat saja tuan. Supaya tuan faham apa maksud rangkap ataupun potongan-potongan ayat. Baik, sekarang. Bermula daripada Muhammad. Muhammad pelajar pintar. Dia selalu pergi ke sekolah. Dia pulang ke rumah selepas waktu zuhur tuan. Bermakna dia pergi sekolah waktu pagi lah. Itu maksudnya tuan ya. Okey, sekarang tuan. Kalau saya tanya tuan. Yang ni saya nak tuan-tuan komen di ruangan komen. Wajib komen tuan. Ini satu ayat yang panjang tuan. Kita panggil dia satu ayat yang panjang ya. Kalau saya tanya tuan-tuan. Ya. Muhammad pelajar pintar. Dia selalu pergi ke sekolah. Dia pulang ke rumah selepas waktu zuhur. Agak-agak tuan-tuan. Ya. Dalam ayat kita ini ada berapa potongan. Ada berapa cerita sebenarnya yang nak disampaikan kepada kita. Cuba tulis di ruangan komen. Cuba tengok dulu. Potongannya syaratnya tidak tergantung. Ya, syaratnya apa tuan? Tidak tergantung. Itu syaratnya tuan. Ya. Muhammad pelajar pintar, dia selalu pergi ke sekolah, dia pulang ke rumah selepas waktu zuhur. Dalam ayat kita ada berapa cerita tuan? Berapa potongan yang tuan-tuan boleh buat tuan? Kita ada 3 potongan ataupun 3 rangkap dekat sini. Yang pertama, Muhammad pelajar pintar. Ya, kita boleh potong dekat pintar. Betul tuan? Sebab apabila kita ambil satu ayat ini saja, kita dah kata Muhammad pelajar pintar. Faham ke tak faham ayat kita? Kita faham. Siapa yang kita nak bincang? Kita nak bincang pasal Muhammad. Muhammad itu macam mana? Muhammad seorang yang pintar. Selesai ke tidak cerita kita? Selesai tu tak? Maka inilah dipanggil apa tu tuan? Dipanggil satu rangkap tu tuan. Ya? Okey, sekarang tengok lagi tu tuan. Mana rangkap yang seterusnya? Dia selalu pergi ke sekolah tu tuan. Nak bagi tahu tuan-tuan, dia adalah seorang yang rajin, seorang yang suka belajar. Ya, itu yang kita kena faham. Ya. Yang ketiga, dia pulang ke rumah selepas waktu zuhur. Nak bagi tahu tuan-tuan, dia tidak duduk di asrama tuan. Dia belajar di rumah
Setiap pagi barulah dia pergi ke sekolah. Jadi ayat kita pada hari ini ada 3 rangkap. Ada berapa rangkap tuan? Ada 3 rangkap lah. Ya, jadi inilah yang kita panggil dia jumlah ataupun rangkap. Ini sebagai mukadimah dulu supaya tuan-tuan faham. Samalah selepas ini tuan-tuan. Samalah selepas ini tuan ya. Tugas tuan-tuan. Dengar betul-betul. Tuan-tuan ada tugasan yang sangat-sangat besar tuan-tuan ya selepas ni. Selepas ini tuan-tuan jumpa satu-satu ayat Al-Quran yang kita akan bahaskan setiap minggu. Tugas yang pertama yang tuan-tuan akan buat selepas selesai sahaja tafsir tuan-tuan, saya akan minta tuan-tuan potong ayat menjadi rangkap, menjadi jumlah-jumlah tuan. Ya, waktu itu kita akan cuba latih tuan-tuan bersama-sama. Boleh tuan-tuan? Dan kita akan bagi kaedah satu persatu perlahan-perlahan tuan, supaya tuan-tuan boleh pakai kaedah yang kita sediakan. Boleh tuan-tuan? Okey. Jadi hari ini kita ada 3 rangkap. Baik, selesai tuan. Jadi tuan-tuan dah faham sekarang itu maksud rangkap ataupun maksud jumlah. Jadi ingat tuan-tuan, tuan-tuan wajib potong ayat, ya, satu-satu potongan ayat untuk menjadi rangkap yang sempurna. Okey, sekarang tuan-tuan. Baik, tengok tuan-tuan. Sekarang kita nak bincang rangkap ini. Baru nak bincang rangkap ni ya. Rangkap dalam bahasa Arab ada 2 tuan-tuan. Ya, rangkap dalam bahasa Arab ada 2 sahaja. Baik, dengar betul-betul tuan ya. Yang inilah yang berkait dengan kalimah yang kita bincang setiap minggu tuan. Dengar betul. Kalau rangkap itu tuan, tuan-tuan jumpa satu potongan ayat tuan. Potongan yang kita potong tadi tuan ya. Dimulai dengan kalimah isim, maka waktu itu tuan-tuan mesti panggil dia rangkap isim. Rangkap apa tuan? Rangkap isim. Boleh? Dan ketika mana tuan-tuan jumpa tuan, rangkap ataupun potongan tersebut dimulai dengan kalimah fi'il, maka waktu itu tuan-tuan wajib panggil dia rangkap fi'il. Boleh tuan? Sebab itulah saya tekan sangat dekat tuan-tuan. Ya? Bulan yang pertama, bulan yang kedua, bulan yang ketiga, bulan yang keempat tuan-tuan. Ya? Hatta selepas ini pun saya masih lagi bertanya tuan-tuan, isim ke fi'il ke haraf? Isim ke fi'il ke haraf tuan? Sebab kita akan bincang satu tajuk yang sangat penting yang berkait dengan jenis-jenis kalimah tadi. Sebab apabila rangkap kita dimulai dengan kalimah isim, maka dipanggil rangkap isim. Dan apabila dimulai dengan kalimah fi'il, kita panggil dia rangkap fi'il. Dan apabila dimulai dengan kalimah haraf, dengar betul-betul. Apabila dimulai dengan kalimah haraf, maka tugas tuan-tuan, jangan panggil dia rangkap haraf. Sebab orang Arab tidak akan panggil dia rangkap haraf. Jadi kena buat apa? Kena abaikan. Sebab rangkap dalam bahasa Arab tuan-tuan, ada 2 saja tuan-tuan. Ya? Jadi itulah yang perkara yang pertama yang tuan-tuan kena faham dahulu. Boleh tuan-tuan? Mula dengan isim, rangkap isim. Mula dengan fi'il, rangkap fi'il. Mula dengan haraf, abaikan. Sekarang, buat masa ini jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Ini mukadimah tuan-tuan. Ya. Jadi sebab itulah saya latih tuan-tuan. Ya, hampir setiap minggu. Isim ke fi'il ke haraf. Isim ke fi'il ke haraf. Isim ke fi'il ke haraf. Ya. Hampir setiap minggu tuan-tuan. Saya akan tanya. Tujuannya apa? Supaya tuan-tuan kenal betul-betul 2 jenis rangkap tuan. Kalau dimulai dengan kalimah isim, kita panggil dia rangkap isim. Kalau dimulai dengan kalimah fi'il, kita panggil dia rangkap fi'il. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Supaya saya boleh pergi lebih jauh ya. Jelas buat masa ini. Betul. Saya nak tuan-tuan jelas buat masa ini. Ingat tak ingat nombor 2. Sebab minggu depan kita ulang lagi. Minggu seterusnya ulang lagi. Sebab selepas ini bermula daripada hari ini, hampir setiap minggu kita akan buat ulangan. Jumlah. Boleh tuan? Okey, dah. Semua jawab jelas. Okey, cuba tengok dekat depan. Tengok lagi tuan. Sekarang tuan.
Kita dah faham jumlah ataupun rangkap dalam bahasa Arab ada dua saja. Dimulai dengan kalimah isim, rangkap isim. Dimulai dengan kalimah fi'il, rangkap fi'il. Betul tuan? Okey, sekarang saya nak kalau dimulai dengan kalimah haraf tadi, abaikan. Boleh tuan? Abaikan. Haraf kita tak nak. Kita nak isim dan fi'il sahaja, ya. Sebab dalam bahasa Arab, apabila orang Arab dia menulis satu-satu ayat tuan, ataupun dia bercakap, cuba perhatikan. Orang Arab hanya akan mula dengan dua kalimah saja. Sama ada dia mulakan penulisannya dengan kalimah isim atau mulakan penulisannya dengan dimulai dengan kalimah fi'il. Boleh tuan? Begitulah percakapan tuan. Dimulai dengan isim ke dimulai dengan fi'il. Boleh tuan? Okey, sekarang tengok tuan. Satu persatu. Sekarang saya nak fokus kepada jumlah fi'il dahulu lah, ya. Rangkap fi'il dahulu tuan. Okey? Okey, sekarang tengok tuan. Untuk rangkap fi'il, tuan-tuan dah belajar dengan saya sebenarnya. Ya, itu tujuannya kita tekankan apa yang patut dibincang dahulu supaya tuan-tuan mudah tuan, ya. Okey. Jadi tuan-tuan, rangkap fi'il ini tuan-tuan dah bincang dengan saya. Apabila tuan-tuan jumpa rangkap itu dimulai dengan kalimah fi'il, maka waktu itu tuan-tuan kena cari 3 perkara. Berapa perkara? 3 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama fi'il. Yang kedua, fa'il. Dah belajar ke belum? Dah tuan. Kemudian cari apa tuan? Kena cari maf'ul. Boleh tuan? Apabila tuan-tuan jumpa rangkap yang dimulai dengan kalimah fi'il, maka tugas tuan-tuan cari 3 perkara. Ya? Apa fi'il yang nak dibincangkan dalam ayat tersebut? Siapa pelakunya? Ada ke tidak yang kena perbuatan tersebut. Boleh tuan-tuan? Itu tugas tuan-tuan untuk tuan-tuan faham ayat Al-Quran sebenarnya. Sebenarnya apabila tuan-tuan dah boleh pastikan ketiga maklumat ini tuan-tuan, untuk rangkap fi'il ayat tersebut tuan-tuan dah faham tuan-tuan. Boleh? Contoh Allah kata, Allah mengazabkan Fir'aun. Jadi Allah nak bincang pasal apa? Allah nak bincang perkataan mengazabkan. Siapa yang mengazabkan? Allah tuan-tuan, bukan orang lain. Ada tak yang kena azabkan? Ada. Iaitu Fir'aun. Jelas ke tidak? Jelas tuan-tuan. Maka ayat itu kita dah faham. Jadi itu sahaja dalam Al-Quran. Apabila tuan-tuan sudah cam, ayat itu ada berapa rangkap, pastikan pula dia rangkap isim ke rangkap fi'il. Rangkap fi'il, cari 3 maklumat. Fi'il, fa'il dan juga maf'ul. Boleh tuan-tuan? Baik, sekarang saya nak tanya lagi. Kalau fa'il, baris asasnya baris apa? Baris asasnya baris depan, ya. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran nanti, kalau betul dia fa'il, maka hujungnya berbaris depan. Boleh tuan? Baik. Maf'ul baris asasnya baris apa? Pun dah belajar. Dia berbaris atas. Jelas ke tidak tuan? Jadi inilah kerja saya nanti tuan. Akan melatih tuan-tuan, untuk buat potongan, cari maklumat. Sampai tuan-tuan pandai. Ya. Sampailah tuan-tuan pandai. Okey, sekarang tuan-tuan. Jumlah fi'liyah dah selesai. Okey, sekarang pergi kepada rangkap isim pula tuan. Pergi pada rangkap isim. Ya, baik. Macam mana kita nak kenal rangkap isim? Kita dah belajar tadi. Apabila dimulai dengan kalimah isim. Apabila dimulai dengan kalimah isim tuan-tuan. Okey, dengar betul tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apabila tuan-tuan jumpa satu-satu rangkap yang dimulai dengan kalimah isim tuan-tuan, maka tuan-tuan perlu faham dia adalah rangkap isim, ya. Jadi kalau rangkap isim, maka tuan-tuan kena cari 2 perkara. Cari berapa perkara? 2 perkara. Yang pertama apa tuan-tuan? Ya, 2 perkara. Yang pertama, iaitu subjek. Dah belajar ke belum? Dah. Yang kedua, predikat. Dua-dua pun dah belajar tuan-tuan, ya. Jadi kalau tuan-tuan jumpa rangkap itu rangkap isim, tugasan tuan-tuan, tolong pastikan mana subjek kita, mana predikat kita. Sebab kita dah bagi tahu kan, subjek itu maksudnya apa? Subjek itu maksudnya perkara yang nak dibahaskan. Ya? Apa maksud predikat? Yang menjelaskan, yang menerangkan ada apa dengan subjek kita. Betul-betul? Sebagai contoh tuan-tuan, Muhammad gemuk. Itu contoh yang selalu saya bagi dekat tuan-tuan. Muhammad gemuk. Mana subjek kita? Muhammad tuan-tuan. Ya?
Mana predikat kita? Gemuk tuan. Sebab gemuk itu menjelaskan Muhammad itu macam mana. Jadi apabila tuan-tuan jumpa dalam ayat Al-Quran yang dimulai dengan kalimah isim, pastikan mana subjek tuan-tuan, mana predikat tuan-tuan. Apabila jumpa subjek dan predikat, maka barulah sempurna ayat tersebut, barulah kita faham ayat tersebut, barulah kita boleh wakaf selepas mana selesai predikat tersebut. Itu sebenarnya tuan-tuan. Baik, sekarang jelas ke tak jelas? Jelas ya. Okey, sekarang yang terakhir tu ya, yang terakhir. Jelas tu memang dah jelas kan? Sekarang tuan, dengar betul. Kalau fa'il tadi baris depan. Kalau maf'ul tadi baris atas. Sekarang subjek pula lah. Subjek baris apa tuan? Subjek berbaris depan. Subjek berbaris depan. Predikat pun berbaris depan. Boleh tuan? Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Muhammad. Muhammad. Wasim. Tengok contoh saya tuan. Muhammad. Wasim. Sekarang kita nak praktik tuan. Tengok tuan. Muhammad. Wasim. Ada berapa patah perkataan dekat depan? Jawapannya ada 2 tuan. Yang pertama Muhammad. Yang kedua Wasim tuan. Yang kedua apa tuan? Wasim. Apa maksud Muhammad? Muhammad lah. Apa maksud Wasim? Handsome. Handsome. Okey, sekarang. Dari segi cari maklumat itu sebenarnya tuan-tuan dah boleh faham dekat sini tuan. Tuan-tuan boleh faham. Muhammad, kita nak bincang pasal Muhammad. Ada apa dengan Muhammad? Kita dah faham. Selepasnya itu adalah predikatnya tuan. Maka kita boleh tahu Muhammad itu handsome sebenarnya. Boleh tuan? Baik. Jadi mengikut kaedah bahasa Arab, Muhammad Wasim ini kita panggil dia rangkap isim ke rangkap fa'il? Jawapannya rangkap isim lah. Sebab dimulai dengan kalimah Muhammad. Betul tuan? Jadi apabila rangkap isim, tuan-tuan cari berapa maklumat tadi? 2 maklumat. Yang pertama subjek, yang kedua predikat. Mana subjek kita? Muhammad itu subjek tuan. Mana predikat kita? Wasim. Itu adalah predikat kita tuan-tuan. Okey, sekarang kita dah sebut tadi. Subjek baris apa? Subjek baris depan. Predikat baris apa? Pun berbaris depan. Jadi tuan-tuan nak baca baris macam mana? Muhammadah ke Muhammadu? Muhammadu. Wasimah ke Wasimu? Wasimu. Nampak tuan-tuan? Dengan sebab tuan-tuan tahu dia jumlah ataupun rangkap isim, maka automatik dekat situ tuan-tuan boleh buat banyak perkara. Sebab itu saya kata, itu kuncinya. Jadi tuan-tuan boleh faham ayat itu, Muhammad itu handsome. Dalam masa yang sama, tuan-tuan boleh letak baris tuan-tuan. Muhammadu Wasimu tuan-tuan. Je? Jelas ke tak jelas? Okey. Siapa yang faham semua mudah cerita, tulis hasbunallah. Siapa yang faham semua, tulis di ruangan komen hasbunallah. Jadi ini adalah tajuk yang sangat-sangat penting dalam bahasa Arab yang tuan-tuan perlu praktikkan bersama-sama dengan saya dalam ayat Al-Quran. Okey, sekarang tulis di ruangan komen. Siapa yang faham semua tajuk kita pada pagi ini, tulis subhanallah. Jadi tuan-tuan, sepanjang tuan-tuan belajar bahasa Arab tuan, ya. Kuncinya dekat sini je tuan. Ini kunci utama. Jadi kena pegang betul-betul ya. Jadi ingat, rangkap dalam bahasa Arab ada 2. Sama ada dimulai dengan kalimah isim, maka dipanggil dia rangkap isim. Ataupun dimulai dengan kalimah fa'il, kita panggil dia rangkap fa'il. Tidak ada rangkap haraf. Boleh tuan? Kalau haraf nak buat macam mana? Abaikan. Ya? Maksud abaikan macam ni tuan. Dengar betul. Tuan-tuan jumpa haraf isim. Rangkap apa tuan? Rangkap isim. Jadi haraf yang pertama yang tuan-tuan jumpa tu, yang pertama, kedua, ketiga tu abaikan. Sebab perhitungan ayat itu ataupun rangkap itu isim, dia rangkap apa? Hanyalah pada isim atau fa'il saja. Ya, contoh yang kedua. Haraf fa'il. Rangkap apa tuan? Rangkap fa'il juga ya. Haraf yang berada di depan semua itu abaikan. Boleh tuan? Okey, sekarang apabila jumpa rangkap fa'il, cari 3 maklumat. Fa'il, perbuatan. Fa'il, siapa yang buat. Kemudian maf'ul, ada tak yang kena perbuatan tersebut. Itu rangkap fa'il. Rangkap isim, cari berapa maklumat? 2 maklumat. Yang pertama subjek, perkara yang kita nak bincangkan. Yang kedua predikat,
apa yang menjelaskan, yang menerangkan ada apa dengan subjek kita. Boleh tuan-tuan? Itu adalah perbahasan yang pertama pada hari ini, tajuk yang baru ya. Baik, dengar betul. Hasilnya apa tuan-tuan? Sebelum kita bagi nota penuh tuan-tuan, sementara saya boleh rehat juga tuan-tuan. Hasil daripada semua ini tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat dua perkara. Ya, dua perkara. Nak ekstra 3 pun tak apa lah ya. Ini ekstra sebenarnya. Yang pertama ialah faham. Ya, tujuan utama kita nak faham je sebenarnya, ya. Yang kedua, yang ketiga, keempat, tuan-tuan boleh tambah sebenarnya ya. Ni selepas lah, tapi dengan syarat dah faham rangkap ya. Baik. Cuma yang paling penting kita nak faham sebenarnya. Yang kedua tuan, bacaan kita. Ya. Yang inilah sebenarnya ilmu yang berkait dengan wakaf dan juga ibtidak tuan. Ya. Kalau tuan-tuan cari guru tajwid tuan ya. Ini benda yang tak nafikan ya. Kalau tuan-tuan cari guru tajwid tuan ya, untuk di Malaysia tu utamanya, dia jarang-jarang dia sentuh berkenaan dengan wakaf dan juga ibtidak. Betul tuan-tuan? Dia banyak sentuh berkenaan dengan tajwid, dengung tak dengung, panjang tak panjang, betul tuan? Ya, ataupun sebutan makhraj, betul tuan? Sebutan satu-satu huruf, tebal ke nipis ya, macam mana nak buka mulut ke, tutup mulut ke, kacik gigi ke dan sebagainya ya. Itu adalah guru tajwid, betul tuan? Tapi jarang diorang akan bincang berkenaan dengan wakaf dan juga ibtidak. Ya, sebab apa tuan-tuan? Sebab wakaf dan juga ibtidak itu sebenarnya bergantung kepada jumlah ataupun kefahaman, kesempurnaan satu-satu ayat dalam bahasa Arab. Ya. Sebab wakaf dan juga ibtidak ini, kalau tuan-tuan jumpa rangkap isim, ayat tersebut mestilah ada subjek dan predikat. Ya. Apabila selesai saja predikat, maka waktu itu tuan-tuan boleh wakaf sebenarnya, walaupun tidak ada tanda-tanda wakaf dekat situ. Sebenarnya tak boleh. Inilah yang kita panggil dia wakaf hasan tuan-tuan. Wakaf yang baik tuan-tuan. Ya. Tapi ketika mana tuan-tuan baca ayat tersebut tuan-tuan, tuan-tuan tak sempat sempurnakan predikat. Itu masalah kita tuan-tuan. Ya. Maka waktu itulah dalam ilmu tajwid kita panggil dia wakaf qabih tuan-tuan. Wakaf yang buruk, yang tidak betul tuan-tuan. Ya. Maka itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan sebetul-betulnya. Jadi nak tahu betul ataupun tidak betul tu macam mana? Caranya ialah faham bahasa Arab sebenarnya ya. Okey, sekarang. Itu dari segi bacaan tuan. Yang ketiga tuan, dengan sebab tuan-tuan tahu jumlah hari ini tuan, maka tuan-tuan boleh bariskan. Selepas ni saya akan buat latihan dengan tuan-tuan. Saya akan bagi satu ayat dekat depan. Tuan-tuan kena bariskan. Nak baca Allahu ke Allah ke Allahi. Caranya apa? Ingat. Tengok. Rangkap isim ke rangkap fi'il. Nampak tuan? Dan dengan sebab tuan-tuan tahu tajuk ini juga sebenarnya, tuan-tuan boleh bina ayat-ayat dalam bahasa Arab. Sebab tuan-tuan dah faham sekarang. Nak mula dengan isim ke nak mula dengan fi'il. Kalau nak mula dengan isim, mesti ada subjek, mesti ada predikat. Kalau nak mulakan dengan kalimah fi'il, maka ada fa'il, ada maf'ul. Nampak tuan-tuan? Maka waktu itu automatik tuan-tuan juga boleh bina ayat sendiri tuan-tuan. Ya? Sebab antara orang Melayu ni, tuan, Melayu ni dia tak dapat dekat mulut dulu tuan. Biasanya kalau Melayu ni dia dapat dekat tulis dulu. Ya? Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok budak-budak tuan-tuan, orang yang belajar di Pantai Timur tuan ya, Pantai Timur, kebiasaan mereka ni dia jarang payah kita nak tengok dia boleh bercakap bahasa Arab tuan. Sebab apa tuan? Sebab orang Melayu kita dia dah faham kaedah ini tuan. Dia boleh menulis dahulu daripada bercakap tuan, ya. Dan kalau kita tengok pun dekat negara kita jarang orang buat program telekomunikasi ya. Telekomunikasi pula. Komunikasi ya. Percakapan ni. Sebab apa tuan? Sebab orang Melayu dia akan dapat daripada penulisan dahulu. InsyaAllah penulisan baik, automatik waktu itu dia boleh bercakap. Boleh tuan? Jadi ingat tuan, ini tajuk kita yang pertama pada hari ini. Faedah dan juga hasil sekiranya tuan-tuan betul-betul memahami tajuk rangkap. Okey, sekarang tulis nota. Tajuk kita hari ini ialah jumlah. Jumlah lah ya. Ataupun kita sebut tadi ialah rangkap tu tuan. Ya. Apa maksud rangkap tadi? Ya, apa maksud rangkap tadi? Rangkap itu maksudnya ialah potongan-potongan ayat. Potongan
potongan ayat. Syaratnya apa? Tidak tergantung. Ini syaratnya tuan. Sebab nanti tuan akan potong ni ya. Baik. Kemudian ya, kita dah bagi tahu tadi rangkap ada dua sahaja ya. Kalau dimulai dengan isim maka kita panggil dia rangkap isim. Rangkap isim ya. Kalau dimulai dengan kalimah fi'il kita panggil dia rangkap fi'il. Okey, sekarang lah. Rangkap tu bahasa Melayu kan? Arabnya apa tuan? Arabnya apa tuan? Arabnya kita panggil dia jumlah. Jumlah. Jumlah apa tuan? Kalau isim kita panggil dia jumlah ismiyah. Ya. Kalau fi'il kita panggil dia jumlah fi'liyah. Ya. Jangan panggil dia jumlah fi'il tuan. Salah tuan ya. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan mesti ada jumlah fi'liyah. Ya? Okey, tengok lagi tuan. Kalau dimulai dengan isim, cari dua perkara. Yang pertama, subjek. Yang kedua, predikat. Ya, predikat. Kemudian, kalau jumpa jumlah fi'liyah, cari 3 perkara ya. Cari 3 perkara. Yang ni dah belajar ya. Kita dah buat latihan. Tapi tetap kita akan praktik lagi tuan ya. Fa'il dan juga maf'ul. Okey. Subjek baris apa tadi? Subjek baris depan. Predikat pun baris depan. Fa'il pun baris depan. Maf'ul baris atas. Jadi kaedah kita tuan untuk tuan-tuan ingat baris asas, ingat tuan. Semua perkara yang perlu kita cari tu semua baris depan. Ya, kecuali maf'ul. Boleh tuan? Subjek baris depan, predikat baris depan, fa'il baris depan, maf'ul saja baris atas. Dengar aje maf'ul baris atas. Boleh tuan? Tuan-tuan dengar maf'ul. Boleh tuan? Maka dia baris atas. Okey. Jadi ini tajuk yang pertama dan kita akan praktikkan hampir setiap minggu tajuk ini tuan. Hari ni berapa hari bulan tuan kita ni? Hari ni 10 Mei tuan. 10 Mei. 10 hari bulan 5 tuan. Tulis tarikh tuan. Tarikh ini sangat penting untuk rujukan kita ya. Jadi ingat tuan, ini adalah kunci yang sangat-sangat penting dalam bahasa Arab. Jadi ingat tuan ya. Kita ada satu tajuk namanya rangkap ataupun jumlah. Okey, sekarang tuan.